Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini Agenda Awani. Hari ini semua kelompok media di seluruh dunia meraihkan Hari Kebebasan Akhbar Antarabangsa yang disambut pada setiap 3 hari bulan Mei. Dan penting untuk kita lihat kalau kita boleh rujuk kepada Malaysia, bagaimana kedudukan kebebasan akhbar dan juga media di negara kita. Bagi 2020 dan 2021 ada satu perubahan yang agak signifikan. Pada 2020, kita melihatkan indeks kebebasan media yang diberikan kepada Malaysia agak baik, iaitu antara yang terbaik dalam beberapa dekad, iaitu kita berada di kedudukan 101 pada 2020 yang dianjurkan oleh Reporters Without Borders. Manakala 2021 kita terperosok sedikit 18 anak tangga, iaitu di kedudukan 119. Apa sebabnya 2021 Malaysia yang mencatatkan kedudukan agak signifikan pada 2020 dengan pentadbiran negara berubah ketika itu, tetapi jatuh lebih 18 anak tangga pada 2021. Di talian melalui Skype pada malam ini, saya bersama dengan tokoh media negara ataupun tokoh wartawan negara yang berbahagia, Tan Sri Johan Jaafar. Assalamualaikum Tan Sri, apa khabar? Waalaikumsalam, Saudara Nazri, apa khabar? Terima kasih. Terima kasih bersama kami dalam dan selamat Hari Kebebasan Akhbar Antarabangsa, Tan Sri. Ya, ini hari yang sangat penting bagi para wartawan. Ya, penting untuk kita lihat dan refleksi di mana Malaysia sekarang ini. Tan Sri, dalam kita melalui pandemik COVID-19, ramai beranggapan kepentingan media, kepentingan akhbar perlu terus dijunjung, apatah lagi banyak perkara yang berlaku di negara kita sepanjang 2020 hingga 2021 yang terbesar apabila kerajaan mengisytiharkan ordinans darurat. Jadi apa kaitan dengan kebebasan akhbar, darurat dan juga COVID-19 yang mungkin Tan Sri boleh lihat secara dekat sebagai tokoh media di negara kita? Satu perkara yang segera masuk dalam ingatan saya bila bercakap tentang soal kebebasan media, tentang soal peranan media, bila kita bercakap tentang COVID-19, ialah kegagalan kita, ketidakupayaan kita untuk memberikan penghargaan kepada karyawan wartawan kita sendiri. Ya. Mereka tidak dianggap sebagai frontliners. Ya. Salah satu daripada perkara yang sangat saya kecewa dan saya telah beberapa kali membuat kenyataan ini ialah sepatutnya mereka diberikan vaksin ini sebagai di antara orang yang terawal mendapatnya. Seperti juga frontliners yang lain. Ya. Ini dilakukan oleh Indonesia. Pak Jokowi sendiri, Presiden Indonesia memperuntukkan 5,000 dosis vaksin untuk para wartawan. Itu keutamaannya. Jadi kalau Saudara Nazri timbulkan pada saya tentang soal kebebasan media dan sebagainya, ini peranan yang harus dimainkan oleh para wartawan. Mereka berada di barisan hadapan, ya. Dan kalau kita tidak bermula dengan iktiraf sumbangan kelompok ini, kita akan ada masalah yang besar. Dan dalam konteks pada hari ini, saya fikir apa yang disebutkan tadi tentang kedudukan ataupun ranking kita dari segi kebebasan media yang dilakukan oleh Reporters Without Borders itu sangat memerlukan perhatian daripada semua pihak, Saudara Nazri. Tan Sri, kalau kita lihat kebebasan media dan akhbar di Malaysia, ia perlu juga dilihat dari aspek hak rakyat untuk mendapatkan informasi yang sepatutnya diperolehi ataupun diberikan kepada mereka. Tetapi hari ini dengan internet, dengan era multimedia dan sebagainya, seolah-olah ia menjadi satu senjata bagi pihak yang tertentu untuk menutup lebih banyak maklumat dari boleh diakses ataupun diberikan kepada pihak media kerana mereka takut maklumat tersebut akan menjadi suatu senjata yang akan menyusahkan mereka. Ada dua naratif di situ. Di mana sepatutnya kita berada, Tan Sri? Sebenarnya memang berlaku persaingan yang hebat pada masa sekarang ini di antara apa yang kita anggap sebagai media arus perdana yang kita faham sebagai menggunakan landas yang tradisional macam news organisation dan sebagainya, dan kemudian social media. Dan tentunya ini persaingan yang sangat luar biasa, ya. Tetapi kedua-duanya ini menghadapi masalah yang tersendiri, ya. Dan lebih-lebih lagi dalam konteks social media ini, kalau kita perhatikan tidak ada siapa yang dapat mengawal naratif itu lagi. Social media ini menjadi suatu ruang cowboy yang tidak ada undang-undang dan peraturan. Sesiapa saja boleh
menggunakannya untuk apa tujuan sekalipun. Dan ini kita perhatikan sebenarnya telah menulis semula hukum hakam apa yang kita fahamkan sebagai pemberitaan, sebagai news dan sebagainya. Jadi tentang soal kesahihan dan sebagainya itu soal yang lain. Tetapi apa yang boleh kita lakukan, apa yang Saudara Nazri bangkitkan tentang keperluan untuk kita melihat semula, peranan pemerintah dalam konteks ini, dan tidak ada lagi ruang untuk mereka menutup ataupun cuba membenamkan sebarang maklumat ataupun berita pada masa ini, sebab apa yang diperlukan oleh rakyat adalah berita yang pantas, dan untuk memastikan bukan saja berita yang pantas tetapi berita yang sahih dan benar. Dan banyak orang akan menghujahkan bahawa berita yang sahih, berita yang benar ini semuanya boleh menjadi soal yang sangat subjektif, bergantung pada siapa pemilik berita itu ataupun dari mana saluran berita itu. Tetapi dalam konteks pemberitaan arus perdana, kita tahu bahawa berita itu teruji, bahawa berita itu adalah berita yang telah disunting, yang telah melalui proses ujian yang tersendiri, dan telah melalui saluran penyuntingan dan sebagainya, tetapi tidak dalam konteks social media dan sebagainya. Jadi apa yang diperlukan ialah kerajaan harus transparan dalam soal ini untuk memberikan ruang. Dan salah satu kelemahan yang paling besar yang saya sebutkan apabila berdepan dengan masalah COVID ini adalah kita gagal menyampaikan maklumat secara yang tuntas, secara komprehensif dan secara cepat dan terbuka, sebab ada kekangan-kekangan tertentu. Mungkin pada pihak kerajaan mereka merasakan ada maklumat yang tidak perlu sampai kepada rakyat, ada maklumat yang perlu ditapis terlebih dahulu dan sebagainya. Tapi itu tak boleh berlaku dalam konteks hari ini, sebab kecepatan media sosial dan sebagainya untuk memanfaatkan apa saja, walaupun bayang-bayang berita itu pun sudah dijadikan sesuatu yang boleh diviralkan. Kita bercerita tentang kebebasan media, tetapi saya rasa pada hari ini kalau Tan Sri boleh bersetuju, kita sudah mencapai kepada pluralisme media, iaitu kebebasan yang sukar dikawal kerana dengan adanya sosial media dan juga internet. Bagaimana kita perlu berhadapan dengan ini? Kita masih bercerita tentang kebebasan seolah kita ada akta undang-undang yang perlu kita lalui dan kita dapat bebas dari itu ataupun dilepaskan daripada akta tersebut. Walaupun kita tahu di Malaysia begitu banyak akta berkaitan dengan kawalan maklumat dan juga media, akta rahsia rasmi, akta hasutan, harta komunikasi dan multimedia dan sebagainya. Seolah-olah penyimpan maklumat ini mereka merasakan mereka masih dominan dengan segala akta dan undang-undang ini. Sedangkan media sebenarnya sudah plural, sudah bebas. Pandangan Tan Sri. Ya, kita berdepan dengan situasi ini catch-22 situation lah, dalam situasi bagaimanakah kita harus memberikan kebebasan? Kebebasannya bagaimana? Apakah kebebasan itu mengorbankan truth ataupun kebenaran itu sendiri? Apakah sampai pada peringkat bahawa kita boleh berbuat apa saja, kita boleh menjatuhkan hukum, kita boleh menghina, menjatuhkan maruah orang lain? Apakah itu yang kita tafsirkan sebagai kebebasan media? Kebebasan ini sebenarnya ada peraturannya sendiri, ada dia punya conventionnya tersendiri yang harus kita fahami. Dan ini kita tahu sebagai pengamal media, kita tahu di mana maksud kebebasan itu. Kebebasan untuk kita menyampaikan maklumat, kebebasan untuk kita mendapatkan maklumat, kebebasan untuk kita memastikan bahawa maklumat yang kita sampaikan itu dapat diperolehi ataupun diterima oleh sama ada pembaca, pendengar ataupun penonton. Itu prinsipnya. Prinsip kebebasan media adalah prinsip yang bertolak daripada soal etika, soal profesionalisme kewartawanan itu sendiri. Maka itu kita ada peraturan. Kalau misal kata kalau kita mengambil sikap bahawa kita berikan kebebasan apa saja, maka hak untuk orang membuat kecaman, membuat penghinaan, dan ini menakutkan. Sebab pada akhirnya kita berada dalam satu situasi yang orang menganggapnya sebagai apakah ini kebebasan yang kita mahukan. Jadi dalam konteks kebebasan media ini pun sebenarnya kadang-kadang macam saya sebutkan bahawa ada tafsiran-tafsiran itu sendiri mengenainya. Tetapi kita berpegang kepada prinsip integriti, profesionalisme dan apa yang kita pegang selama ini sebagai hak untuk kita membuat laporan. Sebab kita orang media adalah mata dan telinga kepada rakyat, bahawa kita bertanggungjawab kepada pembaca kita. Kita bertanggungjawab kepada pendengar dan penonton kita. Kita harus ingat ahli yang berhormat dipilih 5 tahun sekali. Kita dipilih hampir setiap jam, setiap masa, setiap hari.
Ya. Jadi oleh kerana itu proses demokratik yang kita amalkan itu sebenarnya jauh lebih tuntas dan komprehensif daripada sistem politik itu sendiri. Ya. Sebab orang boleh memilih di antara untuk menonton Astro Awani misalnya atau menonton stesen yang lain. Ya. Mereka membuat pilihan itu pada setiap jam, pada setiap masa. Ya. Dan ini proses demokrasi yang sebenarnya telah kita amalkan. Tetapi pada waktu yang sama, bagaimanakah kita nak memastikan bahawa maklumat yang kita sampaikan itu membawa kebaikan kepada awam, ya? Bukan menjadi perosak. Sebab itu saya fikir tema Hari Kebebasan Media Antarabangsa tahun ini menekankan tentang soal maklumat sebagai untuk kebaikan awam. Itu yang ditekankan. Untuk siapa maklumat itu? Itu terasnya yang telah dihujahkan, yang telah diwacanakan sejak sekian lama. Kita juga berdebat tentang fungsi dan tanggungjawab media itu sendiri. Ramai beranggapan media di Malaysia cuba keluar daripada kepompong lama ataupun cara konservatif mereka melihat media. Tetapi selepas perubahan rejim pada 2018, kita seolah-olah media masih was-was, masih takut. Sedangkan kerajaan ketika itu memberi ruang seluas mungkin kepada media untuk bercerita, untuk membuat laporan mengikut kebenaran yang sepatutnya. Media sendiri bagaimana menyahut cabaran ini? Sedangkan di negara kita seolah-olah kita masih terikut cara lama, ingin mendengar arahan, ingin mendapatkan memo daripada pihak tertentu yang tertinggi, dan akhirnya mereka takut untuk mencuba ataupun membebaskan diri mereka untuk membuat keputusan besar dalam perkara-perkara besar dalam laporan mereka. Pandangan Tan Sri? Pada pandangan saya, bukan soal self-censorship itu saja. Tetapi organisasi media, practitioners media, pengamal media ini berdepan dengan pelbagai akta. Sebahagian besar daripada akta ini merupakan akta arkaik yang sudah lama, yang sepatutnya kita review balik. Ya. Tentang soal, misal sebagai contohlah, ya, akta rahsia rasmi, itu tak masuk lagi tentang akta sultan, macam-macam. Dan setiap akta ini boleh ditafsirkan, boleh dilihat dalam pelbagai konteks. Kalau orang tu tak setuju dengan satu kenyataan, maka akan dibuat laporan polis dan polis terpaksa menyiasat. Jadi kadang-kadang bukan mereka, sebenarnya saya tidak menyalahkan pengamal media dalam konteks ini. Mereka lebih cautious, lebih berhati-hati semata-mata kerana lebih banyak perundangan ataupun sistem yang mengekang kebebasan itu sendiri. Saya fikir tadi Saudara Nazri ada sebutkan berapa banyak undang-undang yang berkaitan dan akta yang berkaitan dengan soal media ini. Ya. Tiap satunya mempunyai impak itu sendiri. Ya. Sebab itu kadang-kadang apabila kita nak melaporkan tentang soal bagaimana seorang penjual burger dijatuhkan atau diberikan kompaun 50,000 itu pun, ya, dan itu pun sudah timbul satu masalah. Saudara bayangkan kalau perkara yang lebih besar daripada itu, ya, kita berikan kononnya apa yang kita sebutkan sebagai discretion lah, ya. Ini masih tertakluk kepada petugas ataupun mereka yang memberikan kompaun itu untuk membuat keputusan berapa kompaun yang patut dikenakan. Tetapi kalau misal kata mereka meletakkan 50,000 bagi seorang penjual burger, ini bukan discretion, ya. Ini bukan discretion lagi. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya fikir ini sampai pada satu peringkat yang kita terpaksa review balik maksud discretion itu. Apa sebenarnya budi bicara itu, ya? Sampaikan ini soal kemanusiaan, ya. Ini soal kemanusiaan. Jadi kadang-kadang orang membuat pertimbangan ini. Kenapa seorang penjual burger dikenakan hukuman sebanyak itu, seorang selebriti lain pula dikenakan hukuman sebanyak ini, dan ada pihak pula yang terlepas. Jadi kadang-kadang orang membuat hukuman yang ini sebenarnya tak patut berlaku. Tetapi dan ini mempersulitkan lagi kerajaan untuk mengatakan bahawa soal budi bicara ini diperlukan, sebab soal budi bicara ini sangat relatif dan subjektif, ya, dan dia bergantung pada. Dan bayangkanlah dalam soal seperti itu pun ada organisasi media yang dipanggil dan didakwa, yang mungkin diajak untuk berbincang tentang perkara ini. Bayangkan kalau isu yang lebih besar. Jadi saya fikir tradisi yang telah berlanjutan sekian lama, bahawa banyak pengarang, banyak wartawan kanan merasakan bahawa tidak kata orang, it is not worth it lah, ya, tak berbaloi untuk membuat investigative reporting dan sebagainya. Sekiranya kekangan ini terlalu banyak, pada akhirnya
bayaran yang terpaksa ditanggung, kos yang terpaksa ditanggung oleh organisasi media itu terlalu besar. Jadi mungkin bayang-bayang ini yang masih menghantui, walaupun kita dengar perkataan istilah yang dikatakan bahawa sejak tahun 2008 ada kebebasan luar biasa. Saudara Nazri, kita harus belajar daripada apa yang berlaku di Indonesia. Selepas reformasi, kita melihat dunia kebebasan yang luar biasa di Indonesia. Ya, benda itu berlaku. Tetapi kenapa boleh berlaku? Kerana tidak ada kekangan kepada akta-akta seperti ini. Ya. Kalau selagi ada akta-akta arkaik ini yang stifle kebebasan itu, selagi itulah kita akan ada masalah. Kalau kita lihat ketika pandemik ini, dunia memberi pengajaran banyak perkara berkaitan dengan kewartawanan. Kalau di Amerika Syarikat ketika rejim Donald Trump, mereka menganggap segala apa yang keluar daripada setengah organisasi yang tidak menyokong beliau adalah fake news. Itu dijadikan sebagai satu arus perdana. Fake news, fake news, fake news. Sampai vaksin, sampai COVID itu dianggap satu mitos datang dari China. Begitu juga kalau kita lihat yang sekarang ini di India, apabila Narendra Modi menganggap media yang melaporkan perkara yang tidak betul berkaitan dengan kerajaan dianggap fake news ataupun perkara yang tidak betul di lapangan, sedangkan ratusan ribu, puluhan ribu yang meninggal saban hari di India sekarang. Jadi bagaimana kita perlu belajar kewartawanan perlu menjadi vaksin kepada pandemik ketika ini? Yang pentingnya adalah kesediaan pemerintah untuk menerima peranan wartawan sebagai mereka yang bertanggungjawab, bukan mereka yang sekadar untuk sensasikan berita dan sebagainya. Bertolak daripada prinsip itu dulu. Kalau kita menerima hakikat peranan yang boleh dimainkan oleh para wartawan, oleh komuniti wartawan, maka itu lebih mudah. Masalahnya ialah bahawa kadang-kadang kita menganggap bahawa mereka ini musuh kita. Setiap orang yang membuat laporan, hanya yang baik kita puji, yang buruk kita mengatakan bahawa mereka ada agenda untuk memburuk-burukkan setengah-setengah pemimpin dan sebagainya. Ya. Jadi kadang-kadang hal ini berlaku. Ya. Tapi bagaimana kalau tidak para wartawan membuat liputan? Memang keadaannya itu begitu. Bagaimana kita nak menutup misalnya perdebatan ataupun perbahasan di antara misalnya Menteri Dalam Negeri dengan mantan Ketua Polis Negara. Yeah. Itu bukan sesuatu yang ditarik, dipetik daripada ruang udara ataupun daripada cloud. Maklumat, Ini adalah realiti yang berlaku di hadapan kita. Bagaimana tidak para wartawan tidak melapor atau menghujahkan itu. Apabila itu berlaku, nanti kelak akan dituduh bahawa ini nak membesar-besarkan isu, sengaja nak mencari alasan untuk kata orang tu nak menambah lagi, mengeruhkan lagi suasana dan sebagainya. Ya. Jadi pimpinan politik sendiri harus menunjukkan contoh yang baik. Kita melaporkan apa yang mereka buat. Kita tidak akan menambah dan mengurang. We are there to kata orang tu mengambil apa yang sebenarnya mereka katakan, mereka ucapkan dan mereka lakukan, tak lebih daripada itu. Ya. Soal tafsiran itu bukan soal kita. Tafsiran ini terletak pada orang yang membaca, mendengar dan menontonnya kemudian. Dalam era sekarang maklumat di hujung jari melalui telefon bimbit dan juga sosial media, ini juga perang kepada maklumat ataupun ledakan maklumat. Jadi kita sebagai orang awam, bagaimana kita dapat menghargai maklumat yang sahih, yang bertanggungjawab untuk memastikan kita menjadi sebuah warga masyarakat sivil yang menjunjung maklumat yang sahih dan juga bertanggungjawab. Ini juga perlu kita lihat secara dekat. Tan Sri, pandangan Tan Sri bagaimana? Kita berdepan dengan ledakan maklumat. Ya, seperti yang Saudara Nazri bangkitkan, ya Saudara Nazri timbulkan. Ini tak dapat dielakkan. Kita hidup dalam era internet. Kita bercakap tentang jutaan maklumat yang datang pada kita setiap masa. Ya. Jadi setiap sesuatu, misal kata tentang soal kebaikan vaksin lah katakan. Ya. Ambil satu contoh sajalah. Perdebatannya luar biasa. Ya. Di internet misalnya ataupun di sosial media dan sebagainya. Setiap orang menjadi pakar. Kita ni kadang-kadang mau menjadi pakar pada perkara yang bukan kepakaran kita. Ini masalah kita. Ya. Tetapi apa yang lebih penting lagi ialah bahawa dalam keadaan yang sedemikian, maka kita sebagai manusia yang bertanggungjawab, ya, sebagai pembaca yang bertanggungjawab, kita juga harus membuat tapisan
setiap apa yang kita baca. Tapi sayangnya kita dah sampai pada peringkat apa yang kita dapat daripada social media itu kita forward. Kita suka tak suka kita forward. Dan sebab itu benda tu jadi viral. Kan? Jadi kita dah jadi forward generation. Bukan atas prinsip positif tetapi negatif. Apa saja yang dapat pada kita, kita forward. Walaupun kita tak suka, kita tahu benda itu karut atau tak setuju, tapi tetap kita forward. Jadi ini pembinaan civil society. Pembinaan kaum, satu bangsa, satu negara bangsa yang harus bertolak sebagai informed society. Mereka yang mendapat maklumat yang secukupnya. Mereka yang pandai memanfaatkan maklumat. Ini bukan sekadar maklumat. Kita dah sampai bukan lagi kepada soal information is king. Tetapi bagaimana kita curate information itu. Kita manfaatkan information itu. Kita gunakan information itu dengan sebaiknya. Tetapi kalau kita menerima segala sampah sarap yang kita baca, yang kita telaah, dan kemudian kita edarkan sampah sarap itu kepada semua pihak, kepada sesiapa saja, indiscriminately kata orang putih, maka pada akhirnya kita juga akan berdepan dengan situasi itu. Jadi semakin sukarlah kita untuk membuat perbezaan di antara mana yang betul dengan mana yang salah. Dan dalam konteks ini kita ambil prinsip value-nya lah. Value berita itulah kita bertolak daripada situ dulu. Kalau misal kata kita sangsi, kita was-was, maka oleh kerana proses dalam social media ini tidak ada tapisan. Mereka tidak lalui proses misalnya bagaimana Astro Awani menyampaikan maklumatnya. Satu berita itu harus melalui proses pemberitaan oleh wartawan, kemudian disyuting oleh editor dan pada akhirnya akan ditapis pada peringkat paling tinggi untuk memastikan kesahihan berita itu. Tetapi kalau berita pasang siap, yang sampai pada kita, maka itu sifatnya pasang siap. Kalau berita itu ibarat mi segera, maka nilainya itu adalah nilai mi segera. Ini yang harus kita bezakan di antara true reporting, true journalism dengan apa yang sebenarnya tidak lebih daripada sekadar laporan, pemberitaan yang tidak dapat kita pertanggungjawabkan. Tan Sri, 2021 pastinya tahun yang lebih getir berbanding 2020 kerana tahun ini kita melalui pandemik yang semakin buruk. Kalau kita lihat gelombang yang terakhir ini, angkanya amat menggerunkan. Kita masih dalam darurat hinggalah Ogos. Kemungkinan kita akan melalui pilihan raya umum ke-15 dan kita tidak tahu. Jadi bagaimana kita perlu memperbaiki situasi kebebasan media dan menjelang 2022 kita akan melihat kalau ranking itu tidak penting tidak apa, tetapi kita tahu maklumat dapat disalurkan dan pihak berkuasa, pihak kerajaan telus untuk berkongsi maklumat berkaitan dengan COVID, berkaitan dengan vaksin, berkaitan dengan situasi negara, ekonomi negara ketika ini. Ada orang yang bertanya pada saya bagaimanakah cara kerajaan mengendalikan tentang soal maklumat berkaitan dengan COVID ini. Saya rasa banyak perkara yang boleh diperbaiki. Masalah komunikasi, ini merupakan masalah yang paling besar. Kita selalu membincangkan hal ini. Bukan soal dasar yang tak betul, bukan soal dasar yang tak baik, bukan soal sesuatu cadangan ataupun rancangan itu, tetapi cara kita menyampaikan cadangan itu. Banyak perkara yang baik sebenarnya yang telah dilakukan oleh kerajaan, tetapi oleh kerana penyampaian yang tidak betul, maklumat itu tidak sampai dengan berkesan, maka timbul berbagai interpretasi dan tanggapan pada peringkat bawah, dan ini akan menyulitkan kerajaan sendiri. Sebab itu kerajaan tidak boleh mengambil sikap sayang bertempat, kasih bertumpuk dalam soal media ini. Maklumat itu harus sampai pada semua dan mereka harus menganggap bahawa kawan-kawan media, teman-teman media adalah rakan kongsi mereka dalam soal ini. Iktiraf mereka sebagai frontliners. Berikan perhatian kepada mereka. Lindungi mereka. Bukan saja lindungi mereka daripada akta-akta yang sudah arkaik ataupun sudah ketinggalan zaman, tetapi lindungi mereka daripada virus. Itu dulu. Kalau kita ada rasa hormat satu sama lain, maka lebih mudah kita buat kerja. Berapa ramai kawan-kawan wartawan yang terdedah yang dijangkiti oleh COVID-19 dan sebagainya. Jadi bagi saya ini soal prinsip. Kita mahu supaya para wartawan ini memainkan peranan yang penting dalam soal ini. Kita bercakap tentang wartawan arus perdana ini. Kita bukan nak bercakap tentang wartawan pelaporan mi segera ataupun pelaporan yang tidak bertanggungjawab, tetapi kita hendak pastikan supaya
apa yang disampaikan itu dapat kita sampaikan dengan betul, dengan berkesan, supaya semakin gentar rakyat sekarang, semakin takut, semakin khawatir. Ini ura-ura kononnya nak buat ada lockdown dan sebagainya. Ini pada peringkat bawahan orang bercakap tentang perkara ini, betul atau tidak itu tentang soal lain. Macam-macam tafsiran dan akan menimbulkan panik, kerisauan, keresahan dan sebagainya. Jadi kalau begitu keadaannya, saluran communication itu mesti lebih baik. Dan saluran communication ini tidak boleh tertakluk hanya kepada satu saluran saja. Dia mesti digunakan, mesti ada satu sistem yang lebih jelas untuk memastikan bahawa segala maklumat tentang pandemik ini dapat kita salurkan secara berkesan. Kalau tidak, nanti kerajaan juga yang akan menghadapi masalah. Itu pandangan jujur saya lah, Saudara Nazri. Terima kasih Yang Berbahagia Tan Sri Johan Jaafar, tokoh wartawan negara. Kita tidak mahu kita berada di kelompok yang terbawah dalam negara yang mengamalkan kebebasan media. Kalau kita suka berada di tangga bersama dengan Gabon, dengan Guatemala, dengan Nigeria, silakan. Tetapi kalau kita rasa kita lebih baik ataupun lebih baik daripada negara-negara di Asia Tenggara, maka lakukanlah sesuatu. Rakyat tidak boleh menunggu, rakyat tidak mahu menerima fake news ataupun kesangsian yang menjadi kesangsian saban hari. Itu saja dalam kita membicarakan Hari Kebebasan Akhbar Antarabangsa pada malam ini. Terima kasih Tan Sri sekali lagi. Itu saja. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.